Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umu dan Sarina. Apa khabar hari ini Ernie? Bagaimana jua keadaan cuaca di Tutong pagi ini? Ya, kami semua yang bertugas pagi ini alhamdulillah semua sihat walafiat ya, dan keadaan cuaca juga di sekitar Pekan Tutong saat ini alhamdulillah ya, dalam keadaan cerah saja. Ya, baik ni Ernie, sempat tadi melihat satu bahan sisipan yang dibawakan dari daerah Belait. Orang kita ni merundau di Pulau Buah bersama dengan rakan penerbit Rosli sebentar tadi. Kalau Ernie sendiri ada pernah mendengar perkataan melakah? Kalau digunakan rasanya untuk melakah durian ataupun lukan. Untuk Ernie, bagaimana? Ya, kalau saya sendiri memang pernah mendengar ya, terutama sekali oleh tangah-tangah yang tinggal di Temburong. Kalau biasanya memang melagau melakah tu nya. Melakah durian Jadi itulah betul kan? Jadi perkataan ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat ataupun etnik Kedayan Betul. Baik. Dan selain itu juga ada satu soalan yang kita ingin ajukan juga pada Ernie. Mungkin secara peribadi dapat Ernie kongsikan memandangkan masa lagi ni topik hangat mengenai dengan graduasi pada masa ini. Mungkin Ernie dapat kongsikan secara peribadi apakah di antara pencapaian yang telah Ernie capai dalam kehidupan iaitu dengan mengharumkan nama keluarga, dan apakah perasaan apabila sudah mencapai ke tahap tersebut? Ya, alhamdulillah ya, kalau dari peringkat sekolah rendah dan juga menengah, memang juga seperti Yati tadi ya, ada pernah menerima anugerah-anugerah pelajar cemerlang dan sebagainya. Tetapi lebih, kalau saya sendiri secara peribadi memang lebih kepada setelah bekerja ataupun berkhidmat dalam RTBN ni ya. Kalau sempat juga saya tanyakan kepada Peradian dan juga Indong bertanya, apa yang kamu banggakan arah kuan ni yang Jadi mereka menjawabnya, bisa pulang kawan ni hai mutuhaknya. Jadinya masa ni diorang dapat lihat kejayaan itu lebih banyak kepada semasa sudah bekerjaan ni. Inilah orang Ernie berkat ilmu yang ditimba semasa musim persekolahan dahulu. Selain juga asuhan sasiah dan pembentukan modal insan dari institusi sekolah itu yang menjadikan kita ni sekarang jatuh Ernie sebenarnya. Jadi alhamdulillah tahniah juga kita ucapkan pada Ernie. Dan dalam pada itu kita ingin sekali mengetahui bagaimana perkembangan terkini daerah Tutong khususnya dari segi penganjuran acara ataupun aktiviti, selain juga bahan yang akan disediakan dari daerah Tutong. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Sarina dan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali Auda lintas langsung dari daerah Tutong untuk berkongsi info semasa dan juga pengisian pakej program yang disediakan oleh rakan tugas saya ya. Dan hari ini Auda juga akan diadakan ya satu aktiviti, iaitu Majlis Kempen Kebersihan Serpihan Laut yang diadakan di Pantai Seri Kenangan, Jalan Pengasing, dan kempen ini sudah pun bermula ya pada pukul 7.45 pagi. Dan manakala pada hari Ahad pula 18 Ogos 2024 akan diadakan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Bukit Sulang, Menengah dan Pancong daerah Tutong. Majlis ini diadakan di Dewan Sekolah Rendah Kampung Lamunin, Mukim Lamunin, bermula pada pukul 7.30 pagi sehingga 10.30 pagi di kawasan letak kereta Sekolah Rendah Pancong Mukim Lamunin ya. Dan untuk berikutnya pula kita kongsikan antara aktiviti program cuti sekolah penggal kedua Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka daerah Tutong. Esok akan diteruskan lagi aktiviti bagi kanak-kanak iaitu teka binatang, manakala aktiviti untuk ahli muda-mudi pula akan diisikan dengan aktiviti uji minda. Jadi adik-adik kita boleh datang ya ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengikuti aktiviti yang disusun, dan insya-Allah aktiviti akan dimulakan pada pukul 9.10 pagi. Baik, sebelum kita kongsikan lagi beberapa info semasa, kita beralih dulu menyaksikan pakej program yang disediakan oleh rakan tugas saya untuk hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk
yakni ke jalan yang lebih lurus, dan menyampaikan khabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amalan-amalan soleh bahawa sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Surah Al-Isra ayat 9 hingga 10. Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW dan merupakan satu-satunya mukjizat yang bertahan sehingga sekarang. Al-Quran juga merupakan bahan bacaan sepanjang zaman bagi umat Islam yang di dalamnya terkandung firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada umat Islam untuk beriman terhadapnya, dan ia termasuk di dalam rukun iman yang ketiga. Turunnya kitab suci Al-Quran kepada seluruh umat manusia itu adalah sebagai penyuluh dan pegangan bagi kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Terdapat banyaknya dalil-dalil dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebut mengenai kelebihan bagi orang-orang yang mengamalkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu, menjadikan pembacaan Al-Quran itu sebagai satu budaya dan amalan harian, pasti akan mendapat syafaat, rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah negara Islam yang mengamalkan ajaran-ajarannya, negara Brunei Darussalam amat menitik beratkan akan didikan agama dan pengajaran serta pembelajaran Al-Quran di peringkat kanak-kanak lagi. Menerapkan ilmu Al-Quran sedari usia kanak-kanak adalah suatu perkara yang signifikan bagi membiasakan mereka dengan huruf-huruf hijaiyah, cara melafazkannya yakni makhraj, tanda baca dan lain-lain. Alhamdulillah, di negara ini pengajaran dan pembelajaran Al-Quran bagi kanak-kanak itu jelas dilihat dilaksanakan secara aktif, bukan sahaja di sekolah-sekolah agama, malah juga di masjid-masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara, dengan harapan mereka dapat menguasai pembacaan Al-Quran dengan baik, meski pada peringkat permulaan mungkin agak sukar dan mencabar buat kanak-kanak untuk membacanya. Namun adalah beruntung bagi mereka yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu, walau dalam keadaan yang sukar sekalipun, kerana terdapatnya ganjaran pahala buat mereka, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebajikan, dan satu kebajikan menyamai dengan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Selain itu, terdapat banyak kelebihan-kelebihan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang membaca kitab suci Al-Quran dan beramal dengannya. Antaranya, pembaca Al-Quran itu akan dinaungi dengan payung rahmat, dikelilingi para malaikat, dan diturunkan Allah kepadanya ketenangan dan kewaspadaan. Hati para pembaca Al-Quran itu akan dikurniakan dengan cahaya oleh Allah dan dipelihara dari kegelapan, dan mereka tidak akan bergundah hati serta terlepas dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat kelak, kerana mereka itu akan sentiasa di dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah. Demikian amat beruntunglah bagi para pembaca Al-Quran itu kerana memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam syurga Allah. Terkadang manusia sering lalai dan alpa dengan nikmat duniawi, malah bergelumang dengan berbagai ragam masalah yang berpunca dari kelalaian sendiri. Oleh itu, kembalilah mendekatkan diri kepada Allah, antaranya dengan mengamalkan pembacaan Al-Quran dan hayati isi kandungannya, kerana Al-Quran adalah rujukan panduan hidup yang mampu menjadi ubat dan penawar penyakit-penyakit seperti kemurungan, kegelisahan dan penyakit-penyakit berkenaan dengan kesihatan mental dan emosi. Dengan yang demikian, sentiasalah memotivasikan diri untuk menjadikan pembacaan Al-Quran itu
sebagai sebahagian dari kehidupan harian dan ajaklah keluarga atau kawan-kawan untuk sama-sama membaca Al-Quran secara berkumpulan. Bahawasanya amalan membaca Al-Quran secara berkumpulan biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, tidaklah sekelompok orang berkumpulan di suatu masjid, yakni rumah Allah, untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Setiap alunan ayat-ayat suci Al-Quran itu bukan sekadar sebagai alunan di bibir-bibir sahaja, namun ia juga perlu difahami, ditadaburi, juga dihayati dalam kehidupan seharian dan diajar kepada masyarakat awam kerana di dalamnya terkandung banyak khazanah ilmu yang sangat bernilai yang hanya dapat diperoleh dengan cara mentadabbur atau memahami ayat-ayatnya. Mempelajari dan memahami juga menghayati ajarannya adalah suatu kewajipan bagi setiap individu dalam masyarakat Islam, dan Al-Quran itu berfungsi sebagai sumber menyucikan hati dan jiwa bagi orang beriman. Sesungguhnya amalan membaca Al-Quran dan sekaligus mengamalkan isi kandungannya adalah jalan ke arah kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Seperti mana firman Allah di dalam surah Fathir ayat 29 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang sentiasa yakni melazimkan membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, sama ada secara bersembunyi-sembunyi atau secara berterang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang sekali-sekali tidak akan rugi. Akhirnya, marilah bersama istiqamah dan cekalkan hati untuk mengamalkan pembacaan Al-Quran itu sebagai sebahagian daripada kehidupan. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah cahaya yang memberi petunjuk dan kebahagiaan buat para pembacanya, dan dengan mengamalkannya, insya-Allah menjadikan negara Brunei Darussalam itu sebagai sebuah negara zikir yang akan melahirkan sebuah negara yang diimpikan, iaitu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu menjadi sebuah negara Islam yang berkebajikan di bawah pelindungan Allah, dan agar rakyat serta penduduk di negara ini dapat meningkatkan lagi ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.